Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita yang begitu banyak sekali. Sebagai hamba-Nya hendaklah kita selalu bersyukur supaya Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ayuh sama-sama di pagi hari ini untuk sama-sama kita mulakan kuliah duha kita dengan kita membaca surah Al-Kahfi seperti mana saya telah lakukan juga sebelum pada bulan yang lalu. Kita mulakan baca surah Kahfi. Bagi mereka yang dah baca, alhamdulillah. Yang belum baca, boleh sama-sama kita baca. Di skrin pun kita akan sediakan teks. Jadi kalau tak ada Quran, di skrin pun boleh ikut baca daripada skrin Facebook masjid. Kemudian bagi mereka yang belum boleh baca, pelan-pelan bolehlah dengar bacaan, insya-Allah juga beroleh pahala. Kelebihan kita baca surah Kahfi, mungkin kita terlupa ataupun ingat lupa. Sesiapa yang baca surah Kahfi 10 ayat yang pertama, maka akan dipelihara daripada fitnah-fitnah Dajjal, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah ada di kalangan kita, alhamdulillah, mulakan paginya dengan perkara-perkara kebaikan. Itu merupakan satu perkara yang patut kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doa kepada Allah supaya Allah konsistenkan kita, istiqamahkan kita, iaitu dengan mulakan pagi kita dengan perkara yang baik, dengan solat, dengan tahajud, alhamdulillah, dengan solat subuh, kemudian disusuli dengan wirid.
Dan antaranya adalah untuk membaca Al-Quran. Ulama mengatakan bahawasanya hari yang terbaik bagi seorang itu ialah hari yang dia dapat baca Al-Quran padanya. Jadi kita kena lazimkan membaca Al-Kahfi ni, surah Al-Kahfi ni terutamanya menjadikan amalan setiap hari. Boleh kita baca pagi dan juga malam, 10 ayat. Tak lama kan kita baca tadi. Kalau baca 10 ayat itu mengambil masa lebih kurang tak sampai 2 minit. Kalau baca pelan-pelan. Kalau baca laju sedikit, mungkin 1 minit. Untuk membaca surah Al-Kahfi daripada ayat pertama sehingga ayat ke-10, dan juga digalakkan untuk membaca surah Al-Kahfi daripada 10 ayat yang terakhir. Pun dia punya minit dia pun lebih kurang sama. Dia punya panjang ayatnya lebih kurang sama dengan kita baca tadi. Semoga kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala istiqamahkan kita dalam perkara kebaikan, insya-Allah, amin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada hari ini kita akan sambung kuliah kita dengan membaca hadis, kuliah hadis. Kita sambung daripada hadis yang sebelum ini. Seperti mana yang sebelum ini saya juga beritahu bahawasanya kuliah duha pada setiap minggu keempat saya gantikan daripada Ustaz Hamzah kita, yang mana beliau tidak lagi bertugas di Masjid Darul Ma'mur. Kemudian saya telah dibincangkan bersama jabatan saya, maka saya mengambil alih kuliah duha pada setiap minggu ke-4 setiap bulan. Dan saya sambung daripada hadis yang dibacakan oleh Ustaz Hamzah. Saya juga telah sebutkan sebelum ini, sampai sekarang ini adalah merupakan hadis yang ke-17. Dan saya pada bulan yang lepas saya telah kongsikan tentang hadis Nabi SAW berkenaan dengan 5 hak saudara, 5 hak sesama Muslim. Dan saya telah kupaskan, pertama itu menjawab salam. Memberi salam itu hukum yang sunat, menjawab salam itu adalah hukum yang wajib. Kemudian mengiringi jenazah, kemudian menghadiri jemputan. Nah, saya juga telah terangkan jemputan yang macam mana wajib, yang macam mana sunat. Saya telah bahaskan, saya telah kupaskan sedikit sebanyak. Boleh lihat pada, kalau nak refer, silakan dekat video masjid ada, insya-Allah kita simpan lagi. Pada hari ini seterusnya, pertama menjawab salam, yang kedua menghadiri jenazah, yang ketiga menghadiri jemputan, menerima jemputan dah. Dan yang keempat ialah menziarahi orang sakit. Hak kita sebagai Muslim. Kita lihat bagaimana agama Islam itu sangat mengambil berat tentang kepentingan mengeratkan hubungan silaturahim sesama manusia. Jadi antara amalan yang boleh kita lakukan bagi mengeratkan tali persaudaraan sesama kita ialah dengan kita menziarahi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Rasulullah SAW adalah orang yang selalu ziarah tentang umatnya, orang-orang Islam. Selalu Nabi SAW menziarahi mereka. Bahal Nabi SAW itu adalah merupakan ada kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang mulia ada kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pun begitu. Nabi SAW tetap menziarahi orang-orang lain. Dan Rasulullah SAW juga memberi galakan, dan memberi kelebihan bagi sesiapa yang menziarahi orang sakit. Antaranya Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menziarahi saudaranya kerana Allah, menziarahi saudaranya kerana Allah, niat itu kena betul. Nescaya akan ada penyuruh dari para malaikat akan berseru kepadanya, alangkah bagusnya kamu, alangkah bagusnya kamu, alangkah baiknya perjalanan kamu. Sungguhnya tersedia untukmu sebuah mahligai dalam syurga. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi apabila kita menziarahi orang sakit, malaikat pun sama
dalam riwayat yang lain, malaikat doa kebaikan 70,000, saya 70,000 para malaikat mendoakan untuknya. Dan malaikat memuji orang menziarahi orang sakit ini. Dan tuan-tuan yang mungkin Allah Subhanahu Wa Taala, kita ziarah saja orang sakit, sebuah syurga, sebuah maligai dalam syurga telah tersedia. Syurga tu para jemaah sekalian, syurga tu merupakan satu perkara yang sangat indah, satu tempat yang sangat indah. Dan syurga dah cantik dah. Ditambah lagi amal-amal manusia ditambah lagi dengan dicantikkan lagi dengan amal-amalan, antaranya ialah dengan kita menziarahi dapat satu mahligai. Banyak kita ziarah, makin banyak mahligai ataupun istana-istana dalam syurga, masya-Allah. Walaupun hukumnya senam akad, tapi kelebihannya sangat besar, tuan-tuan. Dan kita kena faham bahawasanya menziarahi orang sakit ini tidak terbatas dengan keluarga sahaja. Bahkan lebih daripada itu, pada sahabat, pada jiran dan sesiapa saja. Asalkan dia orang Muslim, kalau kita nak ziarah, silakan. Maksudnya ia tak terhad pada family atau kenalan saja. Yang tidak kenal, mungkin kita, maksudnya orang ni nak berziarah, kita nak ikut sama pun memang digalakkan. Sebab apa? Ini adalah merupakan hak Muslim, hak sesama Muslim. Jadi muslimin dan muslim rahimakumullah, untuk kita menziarahi orang lain, menziarahi orang sakit, terutamanya dalam hadis ini, kita hendaklah menjaga beberapa adab supaya kita punya ziarah itu benar-benar dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak bocor kita punya pahala ziarah itu, sebab pahalanya banyak. Dapat doa malaikat, dapat rahmat Allah, kemudian dapat syurga, dan dibina rumah dalam syurga. Dan kita, supaya pahala itu kita beroleh dapat, tak keciciran, hendaklah kita menjaga adab-adabnya, supaya ziarah kita itu sangat-sangat memberi kesan, terutamanya pada diri kita yang menziarah. Pertama sekali, adab-adab ziarah yang telah diringkaskan oleh para ulama, antaranya, hendaklah kita ziarah itu tujuannya adalah untuk semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah kita nak tujuan lain. Kadang seorang itu berziarah supaya dapat pujian. Dapat ziarah sekarang pula zaman apa ni? Zaman IG, zaman Facebook, media sosial. Kita ziarah, kita ambil video, kita ambil gambar, post, tunjuk. Kita dapat pujian orang, dapat like yang banyak. Itu boleh mencacatkan niat kita. Tak kata salah, kan? Kadang mungkin ada orang tu niat yang baik. Orang tu, kadang orang yang post tu mungkin niatnya supaya memberi galakan, tapi tak terselamat hati dia. Sebab apa? Bila ramai suka, kita pun rasa dia macam kembang hati, kembang dia punya hidung, rasa kembang hidung, rasa kembang gitu. Jadi pertama sekali, oleh ikhlasnya adalah soal hati, maka hendaklah kita perbaiki pertama hati kita. Kita ziarah itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dapat pujian ataupun mendapat pangkat, nak mencapai KPI, kan? Saya bukan nak ziarah ni, kalau tak berni, kalau tak tercapai saya punya KPI, jadi kena buat ziarah juga, kena banyak, moga dengan saya banyak ziarah ni naik pangkat. Jadi itu perlu kita kena betulkan niat kita. Teruskan ziarah, tapi niat tu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kalau kita bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, benda yang perkara negatif pula akan timbul dalam hati kita. Jadi pertama sekali kita kena, perkara yang perlu kita perbetulkan apabila kita melakukan ziarah ialah perbaiki nawaitu kita, niat kita semata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, nak eratkan satu rahim, kasih sayang sesama manusia. Itu pun termasuk semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, semata-mata kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah kita melakukan ziarah pada waktu yang sesuai. Dan jangan juga terlalu lama, sebab boleh kena khawatiri mengganggu kesusahan ataupun mood dia.
Pasal orang sakit kan, orang sakit, jadi kita nak menziarah orang sakit, tapi pertama adalah kita ziarah itu pada waktu yang sesuai. Kadang kita biasa dah malam, biasanya orang sakit ni waktu malam biasa tidur awal. Jadi kita tengoklah mana yang sesuai. Maka ada yang eloknya untuk kita maklumkan dahulu bilakah kita boleh ziarah. Ini untuk orang yang sakit. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, apabila kita ziarah ini orang yang sakit, maka nak kita ucapkanlah perkataan yang elok-elok saja dan dapat menyenangkan, menggembirakan, mententeramkan orang yang sakit. Bukannya kata-kata yang tidak disukai, dan yang boleh merisikokannya ataupun melemahkan semangatnya serta menambahkan kesakitannya. Sebab apa Nabi SAW ada beritahu bahawasanya, apabila kamu menziarahi orang sakit, maka hendaklah kamu kata-kata kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Kerana apa? Kerana sungguhnya malaikat akan mengaminkan apa yang kamu katakan, apa yang kamu ucapkan. Malaikat itu akan mengaminkan. Jadi, apabila kita ziarah orang sakit, kita bertanya kepada dia, maka janganlah kita kata, ni teruk ni. Lepas tu kita tambah kata-kata yang sakit, menyakitkan hati. Ada kawan saya pun sakit macam gini. Dia sebulan lebih lah. Jatuh semangat orang yang sakit tu, ya Allah. Kata-kata tak membina. Ataupun ini saya ada cerita kawan cerita saudara tu lah saya gini meninggal lah, cerita orang lain kena begini, lepas tu kena lumpuh lah. Semua kata-kata yang menjatuhkan semangat, menakutkan dia. Kalau hati kita seorang itu jahat, tak apalah, biar malaikat aminkan. Sebenarnya bila malaikat aminkan, insya-Allah dia akan balik kepada kita yang kita tak perasan. Biar aku cakap begini supaya malaikat aminkan kata-kata aku. Kalau hati seorang tu mungkin dia sakit hati dengan orang yang sakit ke, orang yang pesakit ni, tak boleh. Malaikat mengaminkan, tapi akan balik kata-kata kita itu boleh balik kepada diri kita sendiri. Jadi maksudnya kita jagalah kata-kata kita. Janganlah ucap kata-kata yang boleh menjatuhkan semangat pesakit. Yang keempat, disunatkan untuk kita berdoa orang yang sakit itu. Antaranya doa yang selalu dibaca oleh asatizah kita, As'alukallahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka, ataupun As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka 7 kali. Maksudnya, aku mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang memiliki arash, supaya Allah mensyifatkan kamu, memberi kesembuhan kepada kamu 7 kali. Kalau kita rasa macam segan lah, kita Arab pun susah nak baca, bahasa Melayu boleh. Tak, doa ni saya pun bukanlah siapa-siapa pun macam doa. Kita disunatkan untuk baca, walaupun kita baca untuk doa, kita doakan untuk orang sakit, malaikat aminkan. Paling kurang pun kita bacalah perlahan. Ya Allah, aku meminta kepada-Mu, ya Allah, Kau sembuhkanlah orang ini. Boleh bahasa Melayu. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala memoga perkenankan ataupun kabulkan doa kita untuk beri kesembuhan kepada orang yang kita ziarah. Sebab tu malaikat mengaminkan, maka kita jagalah kata-kata kita dan juga doakan kebaikan, doakan kesembuhan, afiat, syifa dan juga afiat kepada orang yang kita ziarah. Dan janganlah cerita seterusnya. Yang kelima, janganlah kita bercerita tentang perkara buruk ataupun aib orang yang sakit kepada orang lain. Kita pun cerita kepada saudara-saudara yang ada ke kan. Mungkin excited sangat. Saya dengan dia ni dulu gini. Alhamdulillah saya sihat. Saya tak ada apa-apa, dia pula yang kena. Allah kan, muka aib pula, muka keburukan si pesakit pula. Elakkan daripada mencerita buruk aib pesakit. Ataupun
kita cerita pada orang lain. Kita bukan kat situ, kita bercerita orang lain. Kita dah balik ke, orang tu, jadi kita elakkanlah. Kita tak tahu ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada pesakit itu, mungkin dengan sebab ujian itu yang sedang dihadapi, Allah ampunkan dosa-dosanya. Kita tak tahu pula. Mungkin dengan sebab kita cerita aib, Allah lebih dahsyat lagi kita akan dapat ujian. Jadi hendaklah kita elakkan. Dan yang keenam, bagi mereka kalau kita menziarahi orang sakit itu, mana mereka sedang nazak, maka hendaklah kita bukan diam saja. Kita digalakkan, dituntut, terutamanya pada ahli keluarga atau ahli terdekat, untuk mengajarkan orang tersebut tentang ucapan kalimah tauhid, itu la ilaha illallah, paling kurang la ilaha illallah, pelan-pelan di telinganya. Jangan pula baca kuat-kuat. Ini bagi mereka yang pesakit memang sedang nazak. Dalam kita bacakan pelan-pelan di telinga dia. Kemudian boleh juga kita membacakan surah Yasin. Boleh juga kita membaca surah Ar-Ra'd. Itu pun ada riwayatnya, membaca surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ni terletak pada juzuk 13 sebelum surah Ibrahim, selepas surah Yusuf. Selepas surah Yusuf adalah surah Ar-Ra'd. Betul tak? Saya begitulah. Selepas surah Yusuf adalah surah Ar-Ra'd. Jadi kita baca pelan-pelan, baca dekat pada orang sakit, orang yang sedang nazak. Pun juga surah Ar-Ra'd kalau macam rasa susah, boleh juga baca Yasin dan niatkan supaya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan dia punya kalau dia nak pergi itu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan ruhnya pergi, insya-Allah. Itu antara perkara yang berkaitan dengan berziarahi orang sakit. Lebih kurang apabila kita menziarahi orang sakit. Cuma sedikit sini saya nak tambahan kalau sekiranya kita menziarahi orang sakit di hospital. Ini khusus bagi hospital, yang mana saranan ini daripada para doktor yang mereka selalu lihat pada orang-orang yang ziarah sakit ni. Antaranya ni di hospital khususnya kita ziarah orang sakit, hendaklah kita seperti mana saya beritahu tadi, itu kita maklumkan kedatangan kita, itu lebih baik lagi. Sebab apa? Orang yang sakit ni kadang dia mengalami keletihan, kadang keletihan selepas mengambil ubat, ataupun tak ada mood nak cakap. Jadi kalau kita beritahu awal, mungkin dia ada prepare lah sikit dia punya persediaan diri dia tu, sebab ada orang datang ziarahan. Itu yang pertama, maklumkan kedatangan. Yang kedua, boleh juga bawa dengan buah tangan. Memang kita punya ada orang Melayu kita lah biasanya ziarah bawa buah tangan. Mungkin kita tak tahu kan, dia boleh makan tak buah ni, maka kita bawa je apa yang sesuai bagi pesakit. Kalau orang itu kebetulan dia tak boleh makan, mungkin penjaga je boleh makan. Yang ketiga, jangan terlalu banyak bertanya. Ni sakit apa, ini bila kena sahabat, macam detail kan. Jadi kadang orang tu boleh jadikan dia macam stres nak jawab soalan-soalan kita. Sebab apa? Satu hari benda yang sama ditanya oleh sebelum ni, yang pesakit, orang yang datang ziarah pun tanya yang sama, jadi kena ulang. Jadi kita paling kurang nasihat yang para doktor dekat sini, tanya dia macam mana, apa khabar dia, dan macam mana dia rasa bila kena sakit ni. Apa khabar, dan bagaimana, tanya khabar dia, bagaimana dia keadaannya pada hari yang dia sakit tu. Jadi kita tengok topik dia nak buat ke mana, ataupun dia macam malas nak layan kita ke, mungkinnya keletihan. Jadi kita fahamlah keadaan, kita kena faham keadaan pesakit tersebut. Yang seterusnya ialah kita kena ada rasa empati. Empati ni ialah kita letakkan diri kita tempat pesakit tersebut. Kalau kita sedang sakit, kita macam mana? Empati.
Jangan rasa macam padan muka lah, itulah siapa suruh tak jaga makan. Kita kan mulut kita pula kita pula tu menyakitkan, mempedas-pedaskan. Jadi elakkan daripada berkata demikian. Kena rasa empati. Yang kelima, bila nak melawat tu, elakkan cara berkumpulan. Sekarang pun keadaan sekarang ni mengikut SOP memang tak boleh ramai-ramai. Tapi kalau waktu biasa tu, elakkan ziarah ramai-ramai. Paling kurang pun 2 orang pun cukup, saya rasa. Sebab apa? Boleh khawatir, boleh mengganggu orang lain, mengganggu pesakit lain kalau ramai. Sebab terasa hatilah kalau pesakit kita ni, bukan seorang pesakit tu, ramai family dia ziarah tang dia. Tapi orang lain tak ada orang ziarah. Lebih-lebih lagi, ramai datang jumpa si A ni sebagai contoh, si B, si C, tengok daripada jauh, tengok kawannya, bagus orang ni, banyak kawan. Saya tak ada orang ziarah pun, kesian. Jadi mengambil kiralah keadaannya di keliling. Bila kita nak ziarah tu, janganlah terlalu ramai, ramai-ramai nak ziarah. Cukup 2 orang pun okey. Dan juga akhir sekali, janganlah kita rasa kita pandai macam doktor, tukang ziarah ni. Cak, awak ni sakit ni, kena ambil ni, kena ambil makjun ni bagus, kena ambil jus ni bagus, kena ambil itu, ini suplemen itu, sampel ini, mengalahkan doktor. Jadi pesakit tu memang dia passion doktor kan, jadi doktor tahulah keadaan dia. Jangan kita kurang sesuai lah ketika itu kita nak kita nak kongsi ilmu dalam Facebook yang kita tahu, kongsi kat dia, kurang sesuai. Lain lah kalau dia sendiri tanya, kita boleh share lah apa yang kita ni. Tapi kita sendiri, kawan saya ke sakit gini, hari kasih makan ni, baik. Jadi biarkan doktor mana dia sedang sakit, doktor lah yang uruskannya. Jadi muslimin rahimakumullah, itulah perkara-perkara yang saya boleh kongsi berkenaan dengan menziarahi orang sakit. Yang terakhir sekali adalah bersin, mendoakan orang yang bersin apabila orang yang bersin itu memuji Allah. Tashmitul atis, menjawab orang bersin apabila dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersin ni adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersin adalah merupakan nikmat semula jadi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis disebutkan Allah menyukai orang yang bersin kerana Allah Subhanahu wa taala menyukai bersin kerana bersin itu dapat mengeluarkan penyakit dari tubuh badan. Seperti mana dalam hadis, innallaha yuhibbul utasa wa yakrahu tatha'uba. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyukai bersin dan membenci, tak suka menguap. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ulama mengatakan apa maksud Allah menyukai bersin? Maka Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani beliau menakalkan daripada kata-kata Imam Al-Khattabi, iaitu beliau menyebutkan bahawa maksud Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang bersin ialah kerana bersin dapat meringankan badan dan membuka liang-liang roma. Bersin ni dia adalah proses keluarnya udara dari paru-paru melalui hidung, mulut, dan keluarnya udara itu dengan membawa debu, kotoran dan bakteria yang masuk ke dalam sistem pernafasan kita. Maka ketika kita bersin, tubuh melakukan pelepasan ketegangan otot yang terkumpul di dada. Maka apabila kita bersin, otot-otot menjadi rileks dan melepaskan tekanan, membuat badan kita menjadi lega. Maka oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia melalui hadis Nabi SAW agar berdoa atas nikmat itu.
dan berdoa sehingga seorang akan terus diberikan nikmat-nikmat yang lain yang lebih banyak. Maka kita mengucapkan alhamdulillah apabila kita bersin. Justru apabila kita bersin, Nabi SAW galakkan kepada orang yang bersin apabila dia bersin mengucapkan kalimah alhamdulillah, sebagai rasa tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, sahabat orang lain yang mendengar ucapan itu, hendaklah dia tashmid, panggil. Tashmid itu menjawab orang yang bersin itu dengan mendoa kebaikan untuk orang tersebut. Apa perlu kita katakan? Kita lihat hadis Nabi SAW. Apabila salah seorang kamu bersin, falyaqul alhamdulillah, maka hendaklah dia kata alhamdulillah. Walyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamkallah, ataupun yarhamukallah. Kawan kita bersin, acum aja ucap acum. Biasanya terjemahkan bahasa tulisan itu acum, alhamdulillah. Maka orang dengar ni kita baca yarhamukallah ataupun yarhamukallah. Kemudian kawan kita dah ucapkan doa untuk kita yarhamukallah, maksudnya apa? Semoga Allah merahmati kamu. Maka hendaklah kita balas balik, yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Maksudnya, semoga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada kamu dan membaikkan keadaan kamu. Jadi, itulah kita bersin alhamdulillah. Kita hacum duluan, baru kita alhamdulillah. Kalau kita je yarhamukallah, maksud kita doa balik untuk dia, yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah, dalam riwayat lain juga mengatakan boleh. Itu yang paling terbaik sekali. Antara hikmah kita ulama mengatakan, apakah hikmah dengan kita bersin, kita mengucapkan alhamdulillah? Antaranya ialah mengucapkan alhamdulillah jauh lebih baik untuk dibiasakan sehingga kita terbiasa mensyukuri nikmat Allah. Kita sebut alhamdulillah, dapat nikmat alhamdulillah. Lidah ni terus dengan alhamdulillah. Ini adalah merupakan juga lafaz syukur kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri nikmat kepada kamu, lebih kepada kita, insya-Allah. Kadang-kadang ada sebagian tu kadang orang tidak faham, dia hacum, excuse me kata kan. Excuse me. Okeylah, maksudnya tapi baik alhamdulillah, dia hacum kita alhamdulillah. Kalau seorang itu kalau contoh seorang itu dia bersin tapi dia tak cakap apa, dosa tak? Taklah sampai dosa kan. Tapi di situ ada peluang untuk kita dapat nikmat Allah, kita dapat pahala, tapi kita sia-siakannya, itu je. Rugilah situ, sedikit rugi, tapi tak jatuh dosa, ulama mengatakan. Itu yang pertama. Yang kedua, antara hikmah kita ucapkan alhamdulillah adalah untuk, seperti mana saya berkongsi yang sebentar tadi, itu kita boleh menolak gangguan pada otak. Bila kita bersin juga, ada otak tu ada gangguan sedikit, tapi dengan bersin tu boleh dia merelakskan. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, menolak gangguan dari otak. Yang ketiga, untuk mempererat hubungan kita sama muslim yang lain. Kita bersin, kita memuji Allah, sahabat kita doakan kita doakan baik, maka kita lebih baik lagi. Dan juga mendapatkan keberkahan. Kita lah, setiap perbuatan kita, apabila kita memuji Allah, Allah akan tambahkan kebaikan, keberkatan. Seterusnya, kalau seorang itu bersin lebih daripada 3 kali, bagaimana? Dalam hadis, baginda SAW mengajar bertashmid, itu menjawab orang yang bersin itu, sekiranya seorang itu bersin tidak melebihi 3 kali. Dan sekiranya melebihi 3 kali, baginda SAW menganjurkan supaya mendoakan kesembuhan orang tersebut. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, yusyammitul atis
salasan falamma zada fa huwa mazkum. Maksudnya apa? Menyebut yamhaqallah, menjauh orang yang bersin itu menyebut kita seorang itu menyebutkan yarhamkallah atau yarhamkallah sebanyak 3 kali, dan sekiranya ia lebih daripada itu maka ia selsema. Ada maksudnya sakit itu dah acu banyak kali, maka itu dah kira sakit, maka bestu syafakallah selepas 3 kali. Imam Ibnu Daqiqil Ain menyebut daripada sebahagian ulama Syafi'iyah, ulama dalam mazhab Syafi'i, menyatakan diulangi kalimah tashmin itu, yarhamkallah itu, apabila bersin seorang itu berulang kali, melainkan mengetahui bahawa dia mengidap selsema, maka doakan ia akan kesembuhan penyakit itu. Dan ini difahamkan bahawa gugurlah saranan untuk bertashmin sekiranya mengetahui akan seorang itu bersin disebabkan selsema. Maksudnya dia dah berkali-kali, maka kita doakanlah kita yang dengar ni, kita doakan syafakallah selepas lebih 3 kali. Dan beberapa adab yang lain yang perlu diambil perhatian bagi orang yang bersin, iaitu Nabi SAW sarankan kepada umatnya supaya menutup muka dengan tangan atau kain serta mengalihkan muka ke arah yang tidak menyai orang ramai atau makanan. Hal ini untuk mengelakkan jangkitan kuman kepada orang lain. Kadang-kadang kita bersin tu jangan aja hacam. Kita macam nak kita rasa apa tahu, macam kalau lepaskan kuat-kuat macam rasa macam puas kan. Orang lain mendengar kita punya kita punya bersin. Dia sebabnya tutup tutup sama ada tutup dengan kain, ada tu handkerchief ke, sapu tangan ke, tutup. Dan kalau tak ada pun paling orang tutup dengan tangan. Tangan. Sebab tu orang kata dia punya, bila orang bersin ni, dia punya kalau tak tutup dia terbuka, dia punya bakteria dia. Bakteria dia boleh terbang adalah dia punya leng, dia punya jauh dia tu. Keluar penyakit. Maka digalakkan kita disunatlah kita hukumnya untuk kita menutup muka kita, sama ada dengan tangan paling kurang ataupun ada dengan kain ketika kita bersin. Dan alihkan daripada orang ramai atau orang atau makanan. Ini kita kena perlu perhatian. Begitu juga Nabi SAW sarankan supaya merendahkan suara ketika bersin supaya tidak mengganggu sahabat yang berdekatan dengannya. Seperti kita bersin, hacum! Terkejut kita punya kawan kita. Kita tu memang sengaja. Kita memang sengaja nak terkejutkan dia. Lagilah tak digalakkan untuk menyakiti ataupun membuat orang lain terkejut pun dilarang dalam Islam. Kita yang paling kita boleh tahan, suara kita bersin hendaklah kita lakukan. Nabi SAW dalam hadis Nabi SAW bersabda, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersin bila baginda bersin, baginda menutup wajah dengan tangan atau kainnya sambil merendahkan suaranya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi bila kita bersin adalah kita ni tutup muka, tutup mulut lah dengan tangan ataupun dengan kain, dan juga rendahkan suara kita. Dan ulama mengatakan bahawasanya ini adalah merupakan sebahagian daripada adab orang yang bersin. Kerana apa? Dengan bersin itu boleh menjadi orang lain tidak selesa. Jadi hendaklah kita jaga adab, iaitu kita tutup muka, kita tutup muka dengan kain ataupun tangan, dan slowkan kita punya suara kita. Yang akhir sekali, puan-puan muslimin, para jemaah muslimin dan muslimin rahimakumullah, antara ucapan apa yang kita boleh baca. Maka ulama ittifaq, ulama bersepakat apabila seorang tu bersin memang disunatkan yang pertama kita membaca alhamdulillah. Kalau kita nak tambah lagi boleh tak?
Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Itu lebih ahsan. Lebih baik lagi alhamdulillah, tahajud betul je alhamdulillah. Ataupun alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Ataupun nak tambah lagi, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap perkara. Pun boleh, tak masalah. Tapi jika seorang itu bersin, hacum, dia tak kata apa-apa, kita excuse me seperti yang saya sebutkan tadi, maka kita tidak disunatkan untuk mengucapkan yarhamkallah. Maksudnya dan kalau dia mengucapkan bersin tu berjauh, macam mana? Pun sama juga kita doakanlah walaupun tak dengar, tapi yarhamukallah, kita cuba jangan tambah yarhamukallah. Kuatnya kita kita punya nak jawab balik kan. InsyaAllah kita doakan lah, insyaAllah semoga Allah terimalah. Tapi kalau dia acung kata excuse me, kita tak perlu yarhamukallah, tak perlu. Sebab dia tak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ataupun sahabat, yang akhir sekali, tapi boleh tak seorang itu dia bersin hacum kan, dia diam je, kawan dia ingatkan dia alhamdulillah, cakap alhamdulillah. Anak-anak biasa, budak-budak anak-anak hacum sebab alhamdulillah, kita doakan dia. Kadang-kadang lupa kan, tak perasan. Jadi sebagai nak mengingatkan sahabatnya, boleh kita ucapkan, kita ingatkan supaya mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia sebut alhamdulillah, kita doakan balik. Jadi tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu antara yang saya boleh kongsikan pada hari ini, iaitu berkenaan dengan baki daripada hak-hak semuslim. Iaitu pertama yang hari ini punya ialah menziarahi orang sakit, dan kemudian menjawab orang yang bersin, mendoakan orang yang bersin lah, mendoakan orang yang bersin. Jadi 5 perkara ini sangat mudah kalau kita lihat, tak perlu keluarkan wang yang begitu banyak. Menjawab salam, modal dengan mulut dia, menziarahi orang sakit, ikut turutan, mengiringi jenazah. Kita perlukan perjalanan sedikit untuk sama-sama, paling kurang yang saya kongsikan, paling kurang sama-sama solat jenazah. Tak perlukan duit yang banyak, bonus yang banyak. Kemudian menerima undangan. Menerima undangan tu sebagai, kita kasih duit salam tu sebagai terima kasih dekat tuan rumah, kan? Sediakan makanan untuk kita. Alhamdulillah, kita pun nak sama-sama nak kurangkan beban dia. Nak keluar makanan, nak menjamu, bukan $1, $2, banyak kan. Jadi kita kasih duit. Maksudnya tak perlu, tak semestinya mesti $1,000, $2,000, $10. Kalau lebih murah lagi $50 pun alhamdulillah, dipersilakan. Kemudian menerima undangan. Yang keempat hari ini iaitu menziarahi orang sakit pun sama. Kita buat buah tangan pun bukan mahal sangat kan, sedikit je, tapi boleh, kesannya boleh mengeratkan satu rahim. Dan juga mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah pun modal dengan mulut saja, tapi dengan perkara ini kita boleh mengeratkan silaturahim. Dia pun ini rasa lepas ni kita punya silaturahim kita dengan saudara kita lebih akrab lagi dengan sebab 5 perkara ni saja. Kalau kita fikir-fikirkanlah, masya-Allah. Jadi inilah keindahan Islam, atau hikmah di antara amalan-amalan Islam. Banyak faedah dia, kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Semoga perkongsian ini dapat sama-sama kita bermuhasabah dan mengambil pengajaran untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, dan sama-samalah kita kongsikan kepada saudara mara kita dan rakan-rakan kita yang lain, insya-Allah. Kita sudahi majlis kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.